Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, bagi pelajaran solah pada kali ini, cikgu akan teruskan lagi pelajaran yang seterusnya, yang mana sambungan daripada tajuk pelajaran kita yang lepas. Jadi yang mana pada pelajaran lepas, cikgu ada menerangkan kepada kamu tentang sunat sembahyang. Sunat sembahyang ada berapa? Ada berapa bahagian? Sunat sembahyang ada 3 bahagian, iaitu sunat sebelum sembahyang, yang kedua sunat dalam sembahyang, dan yang ketiga sunat selepas sembahyang. Kemudian cikgu sudah jelaskan tentang sunat sebelum sembahyang, yang mana sunat sebelum sembahyang itu terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama azan dan yang kedua iqamah. Jadi cikgu akan teruskan lagi penjelasan tentang sunat sembahyang yang 2 ni . Jadi pada hari ini cikgu akan terangkan dulu tentang syarat azan dan iqamah. Baik. Sila dengar dan perhatikan apa yang akan cikgu jelaskan tentang tajuk pada kali ini. Okey, syarat azan dan iqamah, syarat-syaratnya 5 perkara. Iaitu yang pertama, orang yang azan dan iqamah itu mestilah orang Islam dan mumais. Orang kafir tidak sah azan dan iqamah kerana ia tidak layak untuk melakukan ibadat. Kemudian yang kedua, orang yang azan dan iqamah itu mestilah lelaki. Perempuan tidak sah azan dan iqamah untuk jamaah lelaki, sebagaimana tidak sah dia menjadi imam kepada kaum lelaki. Kemudian yang ketiga, hendaklah kalau azan dan iqamah itu pastikan masuk waktu, kecuali pada azan subuh. Ia harus diazankan pada separuh malam. Contohnya, ini contohnya kalau macam di Makkah ataupun Madinah, azan subuh akan dilaungkan 2 kali. Jadi azan pertama tu kira untuk membangunkan orang daripada tidur. Kemudian azan yang kedua menandakan waktu subuh sudah masuk. Baik. Kemudian yang keempat, syarat azan dan iqamah ini hendaklah berturut-turut antara kalimah-kalimahnya, yakni tidak berselang dengan perkataan lain atau lama berhenti. Terus saja apa ayatnya, apa perkataannya, ikut urutannya. Jangan putus-putus, teruskan saja. Maksudnya contohnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian selepasnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus berturut-turut. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian batah berhentinya. Indah. Jangan. Kemudian yang kelima, iaitu tertib. Iaitu hendaklah menurut susunan lafaznya yang termaklum. Seperti yang cikgu sudah jelaskan sebelum ini, macam mana susunan lafaz azan dan iqamah. Iatah susunannya tu jangan turang terbalik. Pastikan ikut susunannya yang asal. Yang mana didahulukan, dan yang mana kemudian dikemudiankan. Baik, cikgu masuk kepada penerangan tentang hukum azan dan iqamah. Baik, yang pertama, azan dan iqamah sunat muakkadah bagi sembahyang fardu, sama ada sembahyang berjemaah atau berseorangan. Jadinya azan dan iqamah ini sunat muakkadah, sunat yang dituntut untuk sembahyang fardu. Sama ada kamu sembahyang secara berjemaah ataupun berseorangan. Azan sama iqamah dulu sebelum kamu sembahyang fardu itu. Anda kira kamu kan sembahyang seorangkah ataupun masa itu berjemaah. Dituntut, sangat dituntut dalam Islam. Kemudian yang kedua, lafaz yang diucapkan as-salatu jami'atun rahimakumullah.
bagi sembahyang sunat yang ditunaikan secara berjamaah seperti sembahyang hari raya. Jadinya kalau sembahyang sunat inda payah azan sama iqamah yang dijelaskan itu tetapi cukup dilafazkan ucapan as-salatu jami'atu rahimakumullah ataupun kalau bersembahyang secara berjamaah. Kalau sembahyang sunat seorang diri tidak payah untuk berjemaah, untuk beramai. Kemudian yang ketiga, azan juga disunatkan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri bagi kanak-kanak yang baru lahir. Okey. Seterusnya, cikgu akan terangkan lagi yang kelima iaitu tentang sunat-sunat azan dan iqamah. Apa yang dihukumkan sunat di dalam azan dan iqamah. Okey, sunat-sunat bagi orang yang azan ataupun muazzin dan iqamah antaranya ialah yang pertama, berdiri dengan menghadap kiblat. Semasa azan dan iqamah itu kamu hendaklah disunatkan berdiri dengan menghadap kiblat. Yang kedua, mempunyai suara yang baik dan nyaring. Ini adalah satu kelebihan kalau siapa yang suaranya yang baik, yang nyaring itu satu kelebihan untuknya dan lebih baik diutamakan untuk ia melaungkan azan dan iqamah. Kemudian yang ketiga, berlambat-lambat pada azan dan bersegera pada iqamah. Jadi maksudnya berlambat pada azan itu walaupun waktu sembahyang itu sudah masuk, tiba-tiba kamu masa itu sibuk kan sembahyang di awal waktu itu. Jadi selesai kamu menyelesaikan kerja itu baru kamu sembahyang, masih lagi boleh kamu kan azan. Boleh kamu kan azan pun boleh, tidak ada masalah. Berlambat-lambat pada azan pun tidak ada masalah. Dan bersegera pada iqamah. Ini kalau sekiranya selepas azan itu jangan lagi berehat hendaklah disegerakan. Disegerakan iqamah itu. Sebaik-baiknya disegerakan supaya kita ni indah melambat-lambatkan sembahyang lagi. Okey. Kemudian yang seterusnya yang keempat, suci daripada hadas dan najis. Sebaik-baiknya sunat hukumnya kalau kita ni dalam keadaan suci. Contohnya dalam keadaan berwudu semasa azan sama iqamah itu sebaik-baiknya. Tapi contohnya lah semasa ia azan itu tiba-tiba terkentut. Adakah azannya itu tidak sah dan sebagainya? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Boleh diteruskan kerana hukumnya sunat sahaja. Tapi kita ni kalau kan mau dapat pahala sunat, sebaik-baiknya biarlah dalam keadaan suci daripada hadas dan najis. Kemudian yang kelima, meletakkan tangan di telinga. Sunat hukumnya itu macam selalunya yang kamu lakukan itu. Kalau kamu azan dan iqamah, letakkan tangan kamu di telinga. Sunat hukumnya. Kemudian yang keenam, sebelum memulakan azan, membaca lafaz berikut perlahan-lahan. Lafaznya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim. Jadinya selepas saja kamu membaca lafaz ini barulah kamu azan. Ini jadi sunat hukumnya membaca lafaz yang cikgu bacakan ini tadi. Baik. Yang seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh ialah tarji'. Apa tarji' ni? Iaitu sebelum menyerukan asyhadu an la ilaha illallah,
disunatkan mengulangkan perkataan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali secara perlahan-lahan. Contohnya, kalau kamu menggunakan mikrofon, sebelum melafazkan asyhadu an la ilaha illallah secara nyaring itu, kamu baca dulu perlahan-lahan, sebutkan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas itu barutah kamu laungkan azan atau nyaring-nyaring lafaznya asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali dan sampai habis. Maksudnya cuma tu sebelum asyhadu an la ilaha illallah tu baca tarjih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian yang seterusnya yang ke-8, menghadapkan muka ke kanan ketika menyebut hayya 'alas solah dan ke kiri ketika menyebut hayya 'alal falah. Jadi salah satu yang sunat di hukumnya ialah jua ketika azan itu kamu hadapkan muka kamu tu ke kanan. Kalau kamu masa kamu melafazkan hayya 'alas solah, palingkan ke kanan muka kamu, muka bukannya badan, muka kamu saja dipalingkan ke kanan kalau menyebut hayya 'alas solah. Kemudian kamu palingkan ke kiri lagi semasa kamu melafazkan hayya 'alal falah. Okey. Kemudian orang yang mendengar azan adalah disunatkan diam dan menelitinya serta mengucapkan apa yang dilafazkan oleh orang yang azan yakni muazzin, dan apabila orang yang azan muazzin menyebut yang pertama. Kalau orang azan menyebutkan lafaz hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, maka orang yang mendengar azan hendaklah menyahut dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, kalau orang yang azan itu melafazkan as-salatu khairum minan naum di dalam sembahyang azan, di dalam azan subuh, as-salatu khairum minan naum, maka orang yang mendengar azan itu hendaklah menyahut dengan lafaz sadaqta wa bararta. Kemudian yang ketiga, lafaz qad qamatis solah di dalam lafaz iqamah, maka orang yang mendengar azan hendaklah maksudnya mendengar iqamah itu tadi mendengar iqamah hendaklah menyahut dengan lafaz aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Jadi ingat itu yang disahut ketika kamu mendengar perkataan-perkataan yang dilafazkan oleh muazzin, orang yang azan dengan iqamah itu tadi. Baik. Cikgu teruskan yang seterusnya, doa selepas azan dan iqamah. Apa doanya? Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Jadi itu adalah doa selepas azan dan iqamah. Sama-sama membaca.
Anda kira orang yang azan ataupun orang yang mendengar azan dan iqamah itu tadi. Jadi untuk pelajaran pada kali ini sampai sana saja. Jadi kalau ada apa-apa yang kurang difahami ataupun kurang jelas, sila bertanya kepada cikgu. Jadi apa daripada pelajaran pada hari ini, apa yang cikgu harapkan, mudah-mudahan murid cikgu ni akan sentiasa mengamalkan amalan-amalan sunat yang dianjurkan di dalam agama Islam. Indah semestinya yang fardu sahaja, yang sunat pun digalakkan untuk kita ni supaya lebih lagi banyak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sana saja pelajaran pada kali ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.